InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita panjangkan lagi majlis pada malam ini, mari sama-sama kita berzikir, tahlil pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan lagi umur kita, usia kita. Allah berikan lagi kepada kita nyawa. Allah berikan kepada kita macam-macam nikmat tidak putus-putus, nikmat makan, tempat tinggal, negara yang aman, damai, tentram, gaduh sikit-sikit tu biasalah. Ni bulan depan nak pilihan raya, lagi habis gaduh sikit. Tu biasa, tuan-tuan. Jadi apa pun yang penting kita nak kena banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak pada dia. Lebih-lebih lagi Allah temukan kita pula dengan awal tahun Hijrah 1445. Tahun Hijrah 1444. Kita dah tinggalkan baru sebentar tadi. Dan alhamdulillah Allah beri peluang kepada kita bertemu dengan awal tahun 1445 Hijrah. Mudah-mudahan dengan permulaan yang baik Allah berikan kepada kita kesudahan yang baik. Al-bidayah hiyan nihayah. Perpatah Arab ada mengatakan sesungguhnya yang dikatakan permulaan itu dia akan menentukan kesudahannya. Jadi mudah-mudahanlah dengan kita mulakan tahun baru 1445 ni dengan perkara-perkara yang baik. Kita iktikaf dalam masjid, dalam surau. Tadi kita baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun. Kita sama-sama berjemaah solat maghribnya. Yang sebelum itu solat sunat qabliyahnya. Sebelum tu lagi kita sahut azan. Itu semua perkara-perkara yang baik. Bukan sekadar muazzin tu saja berpahala, kita yang menyahut azan pun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baginya pahala. Sebab Nabi sebut orang yang rajin azan masa di dunia ni, nanti di akhirat itu dia akan bangkitkan dalam keadaan lehernya panjang. Itu nak tunjuk bagi tahu itu orang yang dulu masa dekat dunia rajin azan. Walaupun namanya bukan Bilal. Bilal, kicap Bilal, itu dia.
kan? Sekarang pun tak ada lagi. Kicap tu ada lagi tak tahu kan. Ingatkan kicap Bilal tu orang Islam punya, rupanya orang bukan Islam punya. Saja dia letak bihun cap masjid. Itu dia. Kan? Ni nak kena tukar buku baru semua, dia kena tukar lah. Buku 35 kan? Kena tukar baru dah kan? Tu tuan-tuan. Sekarang ni kicap alhamdulillah dah banyak dah. Kicap-kicap orang Islam kita, bihun pun begitu juga kan? Jadi walaupun namanya bukan kan, Bilal, tapi masa hidup di dunia dulu rajin azan. Jadi Allah berikan kepadanya ganjaran yang sangat hebat. Jadi untuk mereka yang tak ada peluang nak azan, mana boleh azan ramai-ramai dan tak pernah dibuat pun azan berduit kan? Pernah buat? Mana pernah buat kan? Mentang-mentang nak dapat pahala, nak dapat ganjaran, kita pun berduit. Mana ada, tak boleh. Perkara yang memang tak ada dalam agama, jangan ngada-ngada nak dibuat. Jangan ngada-ngada nak dibuat, walaupun mungkin namanya macam tak salah kan? Itu dia. Dan mungkin zaman sekarang ni orang suka benda-benda yang pelik-pelik. Lebih-lebih lagi kalau di viral kan, buatlah tuan-tuan. Nanti popular lah surau Seksyen 20 ni kan? Menganjurkan azan berduet kan? Itu dia tuan-tuan. Jadi tak ada benda, tak ada, tak payah dibuat-buat. Jangan nak modify bukan-bukan kan? Jadi nak dapat pahala yang sama, sebab kan, kita teringin juga apa pahala dia, maka jawablah azan. Jadi jangan kita sembrono. Sebab itu Nabi dah beritahu dah, nak dapat pahala azan tak boleh sebab muazzin tu seorang saja. Tapi macam mana kita nak dapat pahala yang sama kan? Jawab azan. Bahkan dalam kitab hadis 40 tuan-tuan, Imam Nawawi, salah satu perkara yang dibahaskan dalam kitab tersebut, orang yang bercakap-cakap ketika mana azan dilaungkan yang ditakuti nanti matinya su'ul khatimah. Kena takut tuan-tuan, kena takut kan? Jadi mudah-mudahan dengan permulaan tahun Hijrah 1445 ni, banyak perkara yang kita boleh halusi kan? Banyak perkara yang kita boleh halusi bersama kan? Walaupun betul kan, Ma'al Hijrah ni, awal Muharram ni, tak ada pun zaman Nabi, tak buat pun ceramah macam kita buat ceramah ni kan? Masjid surau kumpul. Ini belum sampai lagi 10 Muharram. Nanti 10 Muharram ataupun Yaumul Ashura, masak bubur lambuk pula kan? Bubur Ashura, Kedah punya lain, Terengganu punya lain, Kelantan punya lain kan? Siapa yang tak kenal bubur tu, dia balon je kan? Lain tak lain, dia tahu dia balon. Itu dia. Sebenarnya bubur Ashura tu pun ada ceritanya, ada sejarahnya, bukan kosong tuan-tuan kan? Walaupun memang sambutan-sambutan tadi tu tidak ada, memang dalam kitab Islam kalau kita bahas tak ada pun. Ada ke sambutan Maulid Hijrah? Ada ke sambutan Maulid Rasul? Ada ke sambutan Nisfu Sya'ban? Ada ke sambutan Isra' Mi'raj? Kan? Tak ada pun, memang tak ada kan? Tak disarankan pun ceritanya. Tapi perkara yang baik ni, apa salahnya kita buat kan? Lebih-lebih lagi kita nak didik anak-anak kita ni supaya dia memahami. Itu cerita dia tuan-tuan, supaya kita memahami kan? Hari ni kan, orang kita meraihkan anak yatim pada bulan Ramadan. Meraihkan anak yatim ni bulan apa-apa pun kita nak kena raihkan, beri makan, beri pakai, beri didikan. Bukan sekadar bulan Ramadan, tapi dah jadi macam satu acara wajib pula kan? Nak raihkan anak yatim di bulan Ramadan. Walhal sebenarnya kalau kita maklum betul-betul, meraihkan anak yatim yang lebih khusus di bulan Muharram ni, di bulan Muharram. Lebih-lebih lagi pada tanggal 10 Muharram, lepas masak bubur Ashura tadi tu, panggil anak-anak yatim kan? Anak yatim ni pun ramai lagi tak faham sampai sekarang kan? Mentang-mentang mak bapak mati je semua ngaku anak yatim. Anak yatim ni bawah umur baligh, bawah umur baligh. Jadi kalau dah besar-besar tua bangka ni, ini yatim apa? Yatim kematu namanya, bukan yatim piatu tuan-tuan. Sampai sekarang masih ramai lagi orang kita tak faham. Mentang-mentang mak bapak dia mati pun dia ngaku anak yatim, walhal dia pun dah ada anak, dia pun dah ada cucu. Tuan-tuan, malu tuan-tuan, tak faham. Macam mu'allaf jugalah, saudara baru kita. Zaman Sayyidina Umar 2 tahun saja mu'allaf, 3 tahun saja mu'allaf. Lepas pada 2-3 tahun dah bukan mu'allaf dah. Jadi kalau dah masuk Islam belasan tahun, dia bukan mu'allaf dah, dia memang orang Islam dah tu, bukan saudara baru dah. Ramai lagi tak faham tuan-tuan. Jadi begitulah juga meraihkan anak yatim ni sebenarnya dituntut pada bulan Muharram kan? Lepas masak bubur Ashura tadi tu, panggil anak-anak yatim beratur, sebelum nak bagi dia ampau ke apa ke, diusap-usap kepalanya, usap-usap kepala dia. Sebab ini Nabi buat, Nabi buat tuan-tuan kan?
Jadi sebenarnya banyak isu dalam agama kita ni, kalau kita fikir-fikir balik, kita renung-renung balik, alhamdulillah lah kita dah boleh beramal saban tahun, kita dah boleh belajar saban tahun. Alhamdulillah, start kita pencen 30 tahun yang lepas kita boleh istiqamah dengan masjid surau, kita boleh istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Tapi adakah selama itu Allah dah berikan kepada kita kefahaman ataupun belum? Jadi selagi kita tak beroleh kefahaman, selagi itulah tak ada lagi berita gembira untuk kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kan Nabi sebut, barang siapa yang Allah kendaki baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agama dia. Jadi kalau banyak perkara kita tak faham, itu yang akhirnya kita bergaduh-gaduh. Oh, mana ada sambutan malam hijrah, mana ada sambutan awal Muharram, mana ada dalam Islam tak ada gedebak-gedebuk, gaduh bagai. Mulalah kita bidah-bidahkan orang, sesat-sesatkan orang. Walau hukum tadi itu pun kita tak faham. Hukum dalam Islam ni ada 5 saja. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dah mamat ni tambah satu lagi bid'ah. Bid'ah bukan hukum, tuan-tuan. Ni dia masalah kita ni, tuan-tuan, sebab tak faham. Jadi bila akhir kita, bila mana kita buatlah acara-acara sebegini, dah tak sudah-sudah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak setan? Tahu kan setan? Setan ni, iblis ni, setahun sekali pun dia ada function. Setahun sekali syaitan ni dia buat event besar-besaran. Seluruh setan satu dunia ni dikumpulkan. Boleh baca kitab Talbis Iblis. Dalam kitab tu diceritakan syaitan ni setahun sekali dia buat function besar-besaran, convention. Dekat mana? Dekat Laut Mati, dekat Jordan tu. Tapi tuan-tuan pergi tak nampak lah. Ingat alam syaitan tu sama macam alam kita ke? Tu tuan-tuan. Jadi setahun sekali syaitan ni tu pun dia ada function, ada event besar-besar, dia buat convocation. Tempatnya dekat mana? Dekat Laut Mati. Jadi ketika itulah, dalam majlis itulah, si iblis ni meraihkan syaitan-syaitan yang berjaya. Tuan-tuan dapat pergi umrah, pergi haji. Itulah contoh dia. Siapa-siapa yang achievement target dia, dia punya apa semua, dapatlah. Macam-macam pingat dia dapat. Masa itulah diraihkan setahun sekali. Bayangkan syaitan yang kerja nyusahkan kita, sesatkan kita, dia pun ada majlis besar-besaran setahun sekali. Tak pula kita cakap apa bid'ah, kenapa syaitan buat majlis bid'ah ni, tak boleh ni. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu. Jadi syaitan tu setahun sekali dia buat majlis besar-besaran tu, dia raihkan siapa-siapa yang capai dia punya target. Sesatkan orang, gaduhkan orang, cerai-beraikan orang. Tuan-tuan, dalam kitab Nasahil Ibad, karangan Imam Nawawi Banten, dalam tu ada dinyatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyatakan bahawa syaitan ni ada kabinet dia, ada menteri agama dia, ada menteri hal ehwal keluarga, ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan. Tuan-tuan, dia terancang. Sebab tu Sayyidina Umar mengatakan al-haqqu bila nizam sayughlibul batil bin nizam. Kejahatan yang tersusun dia akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun. Tuan-tuan, jadi jangan ingat mentang-mentang kita buat benda baik berjaya. Tak, kalau tak tersusun, tak kemas, macam mana? Korban baru-baru ni kalau kita tak susun betul-betul, yang kena sembelih orang bukan lembu. Tuan-tuan, nampak macam simple je, tapi itu saya nak sebut al-haqqu bila nizam sayughlibul batil bin nizam. Kebaikan yang tidak tersusun, yang tidak terorganize, akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun dan terorganize. Tentu tuan-tuan. Jadi jangan kita lupa. Jadi syaitan setahun sekali ni dia kumpul. Masa itulah dia boleh anugerah macam-macam. Siapa yang berjaya sesatkan orang, gaduhkan orang, cerai-beraikan orang, macam-macam lah. Timbulkan hasad dengki, macam-macam. Jadi dapat. Sampai pernah diceritakan satu ketika, satu majlis, ada satu ekor syaitan ni, dia ni setiap tahun tak dapat je. Dia tak dapat macam-macam pingat, tak dapat macam-macam hadiah setiap tahun. Jadi dia bengang lah, walhal dia buat kerja, bukan dia tak buat kerja. Itu dia. Jadi setiap tahun dia tak dapat, setiap tahun namun dia tak tercalon. Jadi ada satu hari tu, satu masa, satu tahun tu dia bengang sangat, dia tak puas hati, akhirnya dia sabotaj lah. Dah habis majlis tu, tiba-tiba dia bangun, dia sebut, dia kata, kenapa saya ni tak terpilih?
Walhal saya buat macam-macam. Bertahun-tahun dah saya buat kerja ni. Jadi orang duk tanya, kau buat kerja apa? Aku gaduhkan dua kawan baik. Yang kawan baik ni, dia berkawan daripada kecil. Dia bukan adik-beradik pun, bukan, tapi kawan. Lain mak, lain bapak. Dia ni berkawan daripada kecil. Berkawan daripada kecil, sampailah besar, sangat baik, sangat rapat, sangat erat. Tapi aku berusaha dan aku berjaya pecah belahkan sampai mereka bergaduh dua ni. Jadi kalau ikutkan, aku sepatutnya dapat juga pingat kejayaan. Tapi kenapa aku tak dapat? 8 tahun dah aku buat benda ni. Dah bercerai-berai dah, dah bergaduh dah dia orang ni, sampai berbunuh-bunuh dia orang ni. Baru terkejut syaitan. Ya ke? Betul ke? Betul. Akhirnya syaitan tadi tu dinombatkan, dapatlah hadiah dia. Jadi tuan-tuan jangan main-main. Kalau kita faham cerita pasal ukhuwah, silaturahim, persaudaraan, ni dia. Syaitan tu berusaha untuk pecah belahkan kita. Walhal dengan persaudaraan ni kalau kita faham, dengan ukhuwah ni kita faham, boleh masuk syurga. Ada dua diceritakan lagi. Itu tak ada kena-mengena dengan syaitan. Ada dua kawan baik ni juga. Satu A ni baik, B tu memang jahat daripada kecil. A ni baik daripada kecil, B tu jahat daripada kecil. Jadi A selalu nasihat B, kau janganlah buat macam ni, kau janganlah buat macam ni. Tapi B buat bodoh saja. Langsung tak ambil tahu pasal apa yang dinasihatkan oleh kawan baik dia. Tapi kawan baik ni terus nasihat dia, terus ingatkan dia, terus bimbing dia. Tapi dia buat bodoh juga. Sampailah di padang mahsyar, tiba-tiba Allah perintahkan si A, wahai malaikat, kau ambil si A, masukkan dia dalam syurga. Wahai malaikat, kau ambil si B ni, masukkan dalam neraka. Jadi masa ditarik tadi tu, A dan B tu ditarik tu tuan-tuan, tiba-tiba bertembung dekat tengah-tengah ni. Masa ditarik tadi tu, A tadi tu ditarik nak masukkan dalam syurga, B tu ditarik nak masukkan dalam neraka. Tiba-tiba selisih kat tengah-tengah ni. Bila selisih kat tengah-tengah ni, dua kawan tadi tu menangis, ya Allah, itu kawan aku tu, ya Allah. A cakap, dia tu aku dah nasihat dia daripada dulu lagi, ya Allah, tapi dia ni memang degil, tapi dia kawan aku sayang dekat dia, ya Allah, aku sayang dekat dia, ya Allah. Tak apa, masukkan dia dalam syurga, gantikan aku masuk neraka pun tak apa. Ni si A tadi cakap, tarik juga, malaikat tarik juga nak masukkan si A dalam syurga. Si B ni menangis, ya Allah, itu kawan aku, tu kawan aku, memang dia dulu baik sangat daripada kecil, dia nasihat aku, dia tegur aku yang degil, tapi dia kawan baik aku, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku nak ikut dia sama. Ini kisah dia. Dah, ni nak dimasukkan dalam neraka, ni nak dimasukkan dalam syurga. Tiba-tiba Allah berkata kepada si A, engkau sangat baik kepada kawan kau, sesungguhnya aku lagi baik pada engkau dan kawan kau. Wahai malaikat, masukkanlah kedua-dua mereka dalam syurga. Tuan-tuan, ukhuwah, silaturahim. Jadi kalau kita faham perkara begini tuan-tuan, kita takkan buat benda-benda yang remeh-temeh. Alhamdulillah lah umat Islam nak bersatu di surau, di masjid, buat program agama, sambutan Maulid Hijrah ke, Maulid Rasul ke, buat Asyura ke, bagi orang makan ke, alhamdulillah lah. Jadi yang apa sibuk-sibuk kita kata ni, kenapa bid'ah tak ada dalam agama ni, pasal apa? Yang kau tu faham sangat agama ke? Kita sekarang ni faham sangat agama ke? Yang mentang-mentang kita lahir kecil-kecil kita dah Islam, sampai sekarang ni umur kita 60, 70, 80, kita faham sangat agama ke? Kita faham sangat agama ke? Ini kita ambil peristiwa hijrah ni. Hijrah, kenapa kita nak kena berhijrah? Sebab para Nabi semuanya berhijrah. Para Nabi semuanya berhijrah. Jadi siapa yang tak berhijrah, dia tak ikut sunnah Nabi. Nabi kita berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi Ibrahim berhijrah daripada Palestin ke Mekah. Nabi Musa berhijrah daripada Mesir ke Jordan. Jadi para Nabi semuanya berhijrah. Kenapa nak berhijrah? Pasti ada sesuatu. Jadi kita ni dah duduk kat sini, memang tak larat nak berhijrah pun. Takkan tiap-tiap tahun nak hijrah, barang tak buka lagi dah kena pindah lagi, tak buka lagi dah pindah lagi. Jadi bukan hijrah fizikalnya, bukan hijrah fizikalnya. Sebab tu kaitan hadis tentang hijrah tadi tu Nabi kaitkan dengan apa dia? Niat tu yang duduk dalam kita ni lah. Jadi untuk masa sekarang ni kita tak perlu pun nak hijrah badan kita ke sana ke sini dan sebagainya. Tapi kalau perlu silakan. Tapi kalau dah tak perlu, tak payahlah. Hijrahkan yang dalam. Hijrahkan yang dalam.
kan? Jadi nak hijrah dalam ni bukan mudah sebenarnya. Sebab tu kita kena fikir macam tadi, kan? Saya sengaja mulakan, kan, untuk kita memahami agama ni. Kita dah faham ke belum? Jadi kalau macam sambutan mal hijrah ni pun kita tak faham-faham, untuk apa? Kenapa nak buat? Agama tak suruh pun, kan? Habis kalau nak semua kena suruh baru buat, yang dah disuruh tu buat tak? Yang banyak-banyak Allah dah suruh tu kita buat tak? Tu dia. Jadi yang dah confirm disuruh pun kita tak buat, yang perkara ni kononnya tidak disuruh tapi kita buat, lepas tu kita bising. Kenapa? Sebab kita tak faham, kan? Jadi dah kalau saban tahun banyak benda perkara dalam agama ni kita tak faham, tuan-tuan, doalah banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku kefahaman, kurniakanlah aku kefahaman, kan? Jadi sebab tu kenapa kadang ibadah kita ni makin hari tak halus. Kita solat dah puluhan tahun, kita puasa pun dah puluhan tahun, kita wirid zikir pun dah puluhan tahun, kita baca Quran pun dah puluhan tahun, kan? Kita bersedekah pun dah puluhan tahun, tapi ibadah-ibadah kita tadi tu macam mana, kan? Contoh macam makan, kan? Dalam Islam ni kalau kita tengok banyak diajarkan adab-adab makan, adab minum, adab berjalan, adab bercakap, apa lagi? Adab dengan mak ayah, adab dengan anak-anak, adab dengan suami isteri, adab dengan jiran tetangga, adab dalam masjid, adab dalam surau, adab dengan Quran. Banyak diajarkan adab tadi tu. Jadi adab-adab yang kita dah belajar, yang kononnya kita dah buat, kan? Bila kita dah buat, kita dah belajar, kita dah buat, adab tadi tu macam mana? Adakah benar-benar dia telah menjiwa dalam diri kita? Dia benar-benar dah menjiwa dalam diri kita, kan? Kita dah makan 70 tahun dah, daripada kecil kita makan, ni nak tua, dah tua pun kita makan juga. Jadi bila kita nak makan, okeylah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, contohlah, kan? Jadi ada orang kadang dia tak sebut pun, tak dengar pun bismillah, tak dengar pun Allahumma barik lana fima razaqtana. So kita pun kata, apa ni dah tua-tua, makan pun tak baca bismillah lagi. Kita tak tahu dia benda tu mungkin dah spontan dah, pegang je makanan bismillah, walaupun bukan dia punya, orang lain punya, kan? Tu dia, tuan-tuan, pantang jumpa makanan, makan dulu, nanti baru tanya siapa punya, aku dah termakan dah tadi, kan? Tu kalau dah sampai umur 60-70 tahun perangai macam itu juga, bahayalah, tuan-tuan, kan? Ni dia. Jadi adab-adab yang kita dah belajar, yang kita kononnya kita dah buat, so sudahnya jadi apa? Sudahnya macam mana jiwa kita, diri kita? Adakah kita dah sampai ke satu tahap yang bila kita nak makan saja, kita pegang saja makanan tadi, bismillah tu automatik lah, kan? Allahumma barik lana tu cerita dua. Sebab syarat makan ni, Nabi kata nak makan samillah, nak makan sebutlah nama Allah, memadai dah, tuan-tuan, bismillah cukup. Nak panjang-panjang silalah, tak jadi masalah pun, panjang-panjang doa ke apa semua, tapi kalau tak faham, masalah juga. Jadi bila kita pegang makanan tadi tu, bila mana kita makan, jangan ceritalah makanan tu sedap ke tak sedap ke, 5 star ke, kita pergi restoran mahal-mahal apa semua, yang keluar dekat television lah apa semua, kita pergi kat situ yang sekali makan RM1,000, RM2,000, kan? Tak apa, silalah, ada duit pergilah, dekat tengah seronok nak makan, makanlah, tak salah pun. Tapi adakah bila mana kita pegang saja makanan tadi tu, sebelum kita nak suap, secara automatik, kan, terus makanan tadi membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dah sampai ke situ ke belum? Ataupun belum lagi? Wah, hari ni aku dapat makan restoran mahal, kita pun snap masuk dalam IG kita, Facebook kita. Wah, hari ni aku makan lobster macam-macam, sangkat gitu saja. Walhal sebenarnya kalau kita faham, makanan tadi tu yang mendatangkan siapa? Allah. Duit kau yang banyak tadi tu kau bayar dekat restoran, siapa yang bagi duit tadi? Allah. Apa lagi, tuan-tuan? Jadi kita dah sampai ke situ ke belum? Bermakna kalau kita belum sampai ke situ, melihat makanan kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, merasa makanan kita pun, kan, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya masih jauh, tuan-tuan, masih jauh tu, kan? Jadi sebab tu kadang kita tak boleh nak pandang mudah perkara yang macam kecil-kecil tadi tu, jangan pandang mudah. Azan kita pun nyangkap, tapi berjemaah kat masjid dah, rajin pergi masjid, tapi azan tu kita tak jawab, azan tu kita menyembang. Walhal ada dah tegahan pada Nabi,
Janganlah kamu bercakap-cakap ketika mana azan dilaungkan, ditakuti nanti kamu mati su'ul khatimah. Tak takut ke dengan su'ul khatimah tadi tu? Ke kita confident sangat dengan amal kita ni yang kononnya banyak sangat, tuan-tuan? Jadi sebab tu bila Nabi dan para sahabat sampai saja ke Madinah, dalam beberapa hari yang awal-awal tadi tu, kalau yang dikatakan yang hijrah tadi tu daripada Mekah ke Madinah lebih kurang dalam 100 orang, contohlah 100 orang, boleh dikatakan dalam 95 orang tu semua demam. Adalah 2-3 orang tak demam, mungkin dia makan vitamin ke apa ke, Allah berikan kepada dia kesihatan ke yang luar biasa ke, contohlah. Tapi boleh dikatakan semua majoriti sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tadi tu semuanya demam, sesama, batuk lah, apa semua, macam-macam lah hikmah dia. Tapi dalam sahabat yang ramai-ramai tadi demam, batuk, sesama tu, ada satu ni, orang lain semua sedih ni sebab demam, batuk, sesama, ada satu mamat ni dia happy sangat, sampai buat majlis kahwin pula masa tu. Orang pun terkejut, orang lain semua terbarai, terduduk lah apa semua, tak larat nak makan, bubur pun tak masuk lah apa semua, tapi dia ni boleh buat majlis kahwin, punya seronok. Rupanya dalam ramai-ramai yang hijrah tadi tu, bukan semuanya hijrah kerana Allah dan Rasul. Ada beberapa orang tu hijrah kerana dunia. Itu dia, yusibuha, kerana nak dapat harta ke, nak dapat bisnes ke, nak dapat jawatan ke. Dia pindah dekat Mekah, dia tak berjaya jadi JKKK, so dia pergi ke Madinah, pokok namanya akan dicalonkan jadi JKKK ke apa ke, dia nak jawatan. Selain pada itu juga ada yang nak apa, nak kahwin, awimra'atin yang kihuha. Jadi kenapa cerita ni boleh keluar sampai masuk dalam hadis tadi tu, dalam matan hadis tu Nabi sebut bukan kosong. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Jadi Nabi sebut tu bukan kosong, Nabi sebut tu rupanya berlaku, benda tu berlaku. Ada satu hamba Allah ni, ada satu lelaki ni, dia memang nak sangat pergi Madinah. Dia tunggu bila Nabi nak umum pergi ke Madinah. Kenapa? Sebab dia telah bercinta dengan satu wanita di Madinah sana, namanya Ummu Qais ataupun Ummi Qais, nama perempuan tadi tu. Jadi lelaki ni tunggu. So bila Nabi umum saja pergi ke Madinah, dia join sekali lah. Sebab nak jalan seorang-seorang tak larat, jauh 500 km padang pasir. Tuan-tuan, sekarang ni okey lah, dah ada train, dah ada kereta api laju, 2 jam, 2 jam setengah sampai. Naik bas 6 jam, 7 jam. Tapi RNR sekarang dah cantik lah. Siapa yang lama tak pergi, jangan terkejut, cantik dah. Ni baguslah. Kerajaan sekarang ni walaupun kepalanya pelik sikit, tapi kemajuan tu dibuat lah. Dah tak banyak dah dengar hon. Kalau dulu kita kat Mekah tu hon 24 jam, sekarang ni dah kurang dah. Dah ada bus free dah. Tu dia, ingat Selangor je ada bus free. Dekat Mekah pun dah ada dah. Naik 08, naik 04, bas panjang tu, sambung 2 bas tu panjang sambung, dahsyat. Tu dia cerita dia, tuan-tuan. Tapi sahabat tadi tu, dia tunggu bila rombongan nak pergi. Jadi bila ada rombongan, dia pergilah. Rupanya dia pergi tu semata-mata nak bertemu wanita tadi dan berkahwin. Benda ni berlaku, tuan-tuan. Jadi kenapa Nabi kaitkan hijrah tadi tu dengan niat? Hijrah tadi tu dengan niat, sebab niat ni lah pun, niat ni lah yang boleh membezakan kita ni. Selama ini kita beribadah kerana ibadah, ataupun kita beribadah kerana adat. Itu dia, tuan-tuan. Sebab tu ulama' dia letakkan ada 3 kategori. Orang yang beribadah ni, orang yang berniat ni, ada 3 kategori. Kategori pertama, dia beribadah, sembahyang lah, puasa lah, berzakat lah, haji umrah lah, apalah yang namanya kebaikan yang dibuat ni, yang namanya ibadah dibuat ni. Apa niat dia? Memang mulut dia sebut lillahi ta'ala, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Mulut sebut lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut sebut lillahi ta'ala, tuan-tuan. Ini masalah kita ni, tuan-tuan. Memang daripada kecil kita diajar niat tu, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala.
Sepatutnya masa kecil sampailah kita tua ni, dia dah lain dah, pemahaman dia lain. Jangan kita jadi burung kakak tua. Sebut-sebut tapi tak faham, sebut-sebut tapi tak faham, cakap-cakap tapi tak reti. Jadi kita terbawa-bawa sampai sekarang. Bila kita sebut lillahi ta'ala tu bukan semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Sebab ada orang yang dia beribadah, dia beramal, dia bersedekah, tapi niatnya apa? Dia nak ganjaran pada Allah. Dia nak Allah berikan kepada dia syurga. Itu macam tadilah, derma RM1 tapi sibuk nak syurga Allah. Orang yang derma 1 juta tak heran pun. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf, habis hartanya diinfakkan, Allah tambah lagi. Habis hartanya diinfakkan, Allah tambah lagi. Kita ni yang takut miskin, sedekah berkira-kira, yang simpan lagi banyak, yang kita bagi ciput je, tapi nak syurga Allah. Ini golongan pertama. Nabi kata ini, siapa dia? Ini namanya businessman. Dia berniaga. Dia berniaga. So dia demand dengan Tuhan. RM1 aku bagi, aku dapat apa? Tu dia. 1 kilo beras aku bagi, aku dapat apa? 2 rakaat aku bangun malam-malam, aku dapat apa? 2 rakaat aku buat waktu duha, aku dapat apa? Aku ulang-alik pergi masjid, aku dapat apa? Ni dia Nabi sebut golongan yang pertama. Dia beramal, dia beribadah, tapi niatnya apa? Niat nak ganjaran daripada Allah. Dia nak apa yang dibuat tadi tu semua dapat ganjaran pada Allah. Walau yang dibuat tu tak bersungguh-sungguh pun, tak reti pun, tak faham pun. Ini contoh tuan-tuan. Ini golongan yang pertama. Kita muhasabahlah, kita renunglah. Saya bawa balik daripada Mekah, bertugas jaga jemaah haji 50 hari. Nak masuk Masjidil Haram sekarang ni bukan senang. Nak tawaf dekat dataran Kaabah pun bukan senang. Saya kata tak apalah, naik tingkat 2, naik skuter lah, apa masalah. Bayar RM115, boleh naik skuter 7 pusingan, sa'i 7 kali, settle RM115. Kalau nak naik 2 panjang, ganda 2. Habis tu ustaz naik skuter pahala macam mana? Kepala otak kau. Ni tuan-tuan, orang kita ni pergi haji sokmo, pergi umrah sokmo, tapi masih tak faham lagi yang namanya ibadah. Habis tu nanti pahala macam mana ustaz? Dapat ke pahala? Dapat ke pahala? Walhal Nabi tawaf dan sa'i naik unta dulu-dululah. Apa dia tuan-tuan? Orang tak semestinya tak sihat baru nak kena tolak. Kita sihat tapi nak naik kursi roda, bayarlah upah dia, apa masalah? Oh mana boleh ustaz, kita boleh jalan lagi, apa masalah boleh jalan? Boleh jalan tu cerita lain lah. Perkara tadi tu diharuskan, dibolehkan. Habis yang gaduh pasal pahala ni buat apa? Tuan-tuan, banyak sangat ke pahala kita kalau kita jalan kaki? Jalan kaki merungut, macam mana nak dapat pahala? Jalan terjengkit-jengkit, aku ni gaut, alamak macam mana ni? Nak keluar daripada sini, nak pergi naik kat skuter bukan senang dah. Bila dah jam padat susah. Sampai 3-4 hari lepas habis melontar semua tu, lepas nafar sani tu, Masjidil Haram tu ditutup. Sebab punya banyak orang dalam tu. Yang duduk luar tak boleh masuk, yang duduk dalam tu habiskan dulu baru boleh keluar. Orang nak selesaikan tawaf sa'i haji tu. Tuan-tuan, dahsyat tahun ni. Jadi kemudahan-kemudahan yang ada kita tak nak pakai atas alasan tak syok tak dapat pahala lah. Pahala sikit lah. Dia fikir macam itu. Dia ingat pengorbanan dia tu best sangat tu. Join korban pun tanya mana daging. Tiap-tiap hari makan daging pun tanya lagi daging. Kau kan dah niat nak sedekahkan, nak bagi dekat jiran tetangga dan sebagainya, yang kau tanya buat apa? Tak payah tanyalah. Kau dah tengoklah orang buat depan mata kau. Contoh, ini bukan kat sinilah, tempat lain tuan-tuan. Ni kita fikir. Jadi kenapa berlaku perkara-perkara yang macam tadi itu? Supaya begitulah. Ada orang yang beramal, beribadah, memang mulutnya sebut lillahi ta'ala, tapi lillahi ta'ala dia tadi tu, dia nak ganjaran pada Allah. Ya Allah, aku nak syurga, aku nak pahala. Ya Allah, aku nak itu, nak ini dan sebagainya. Jadi dia buat tu, dia berkira-kira dengan Allah, dia demand dengan Allah. Ni kita fikir-fikirlah tuan-tuan, siapa kita ni nak demand dengan Allah? Siapa kita ni nak demand Allah tuan-tuan? Allah dah bagi macam-macam ni pun Allah tak minta macam-macam pun dah bagus dah.
Tu. Kalau Allah ungkit semua tu, masa kau sihat dulu kau tak pergi masjid, masa kau sihat dulu kau tak baca Quran, masa kau sihat dulu kau tak bersedekah, masa kau sihat dulu kau tinggalkan solat. Sekarang ni dah terhege-hege kau baru dah terhege-hege nak solat apa semua, kau berkira macam besar sangat kau punya pengorbanan. Yang dulu tu macam mana? Nasib baik Allah tak ungkit, tuan-tuan. Allah mudahkan kita beribadah pula sekarang. Tapi kita nak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham, itu yang pertama. Golongan yang kedua, dia beribadah memang sebut lillahi ta'ala. Dia sebutlah usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala, saja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Memang disebut lillahi ta'ala. Tapi lillahi ta'ala dia dia buat sebab apa? Sebab dia takut. Dia takut nanti kena campak dalam neraka, dia takut nanti dalam kubur kena seksa lah apa semua. Dia tak nak dosa, jadi dia buat tu dalam keadaan dia takut. Dia takut. Ini siapa dia? Ini orang yang kononnya dia rasa dia tu hamba Allah. Memanglah kita ni hamba Allah. Tapi kalau sampai 24 jam buat apa sebab takut, aku solat ni takut nanti kalau tidak, kalau tak solat masuk neraka. Sebab tu aku solat supaya aku tak masuk neraka. Tu dia. Jadi apa seronoknya kita ni beramal beribadah ni? Sedangkan nak jadi orang beriman ni adalah juga perkara yang menyeronokkan. Jadi golongan yang kedua ni pun masih belum tepat. Jadi berusahalah lagi kita, tuan-tuan. Kalaulah memang kita selama ni buat apa-apa demand dengan Allah, belajarlah. Tak payah demand lah. Kau demand dengan Allah, Allah demand dengan kau macam mana? Kau nak syurga? Berjuanglah dengan jiwa raga kau, korbankan nyawa kau, korbankan harta benda kau, baru kau boleh dapat syurga. Kalau kita faham ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kan Allah dah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, nakkah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang kalau kamu buat confirm masuk syurga. Apa dia? Tu'minuna billah, berimanlah sungguh-sungguh pada Allah. Tuan-tuan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad pada jalan Allah ni dengan harta benda kamu dan juga nyawa kamu. Habiskan dua-dua tu baru boleh masuk syurga. Macam ni, tuan-tuan. Boleh buat tak? Yang kita sekarang, ya Allah bagilah aku syurga, tapi masuk tabung RM1 je. Macam tu, tuan-tuan. Tapi nak syurga Allah ni, alalah bila Allah minta, boleh tak buat? Jiwa raga tu peruntukkan, korbankan sungguh-sungguh untuk agama. Jiwa raga. Contoh, tuan-tuan. Tu boleh tak buat macam mana yang dilakukan oleh siapa? Ali Imran tu, cerita keluarga Imran tadi tu. Yang dia nazarkan kalau dapat anak tadi tu, anak tu akan ditinggalkan kat masjid untuk berkhidmat. Baitul Maqdis pun cerita. Tu tengok lahir-lahir punya anak perempuan, Siti Maryam. Maryam tu tadi tu diwakafkan untuk rumah Allah tadi tu, Baitul Maqdis. 24 jam dia duduk kat situ, tuan-tuan. Tak keluar mana, tak jumpa jantan apa pun. Tiba-tiba tengok Allah datangkan ujian pula untuk si Maryam tadi tu. Dia boleh mengandung tanpa bapa, sedangkan dia 24 jam dalam masjid, tuan-tuan. Kita hari ni duduk kat masjid, kita buat apa? Yang kita rasa macam besar sangatlah kita punya pengorbanan kat masjid surau ni. Cuba kita fikir balik, tuan-tuan. Kita demand dengan Allah demand dekat kita. Siapa lagi dahsyat? Jadi sebab tu kita kena fikir-fikir. Ini kita dah beramal saban tahun ni. Kalau cerita mal hijrah ni pula, dah berpuluh tahun dah kita sambut mal hijrah. Ceramah tak usah cerita lah, tuan-tuan. Berbuat Asyurah tu, berapa periuk dah kita telan dah. Cuma periuknya tu tak masuk kat mulut kita, kat perut kita, tuan-tuan. Tapi yang kita faham apa? Jadi sebab itu Nabi tuntut kepada kita, janganlah kamu jadi golongan yang pertama beramal, beribadah, sibuk nak macam-macam. Beramal ibadah, takut tak sudah-sudah. Jadi jadilah golongan yang ketiga. Inilah yang Nabi kata, inilah orang yang merdeka. Orang yang tak terikat dengan demand apa-apa. Orang yang tak ada, takut tak pasal-pasal. Memang kita kena takutlah juga. Sebab terjemahan kepada takwa itu, takut juga sebahagiannya. Takut kepada Allah, bukan takut kepada hantu. Ini contoh, tuan-tuan. Jadi jadilah golongan yang ketiga.
Yang bila mana dia beramal, beribadah, bila sebut lillahi ta'ala tadi tu, dia sebut lillahi ta'ala tu, dia benar-benar kenal Allah tu apa, Allah tu siapa. Bila sebut lillahi ta'ala tu, ya Allah, aku beramal, aku beribadah, aku bersedekah ni, aku bukan nak syurga kau, aku bukan nak ganjaran kau macam-macam. Kau nak bagi tu cerita lain, aku terima kasih, syukur banyak-banyak ya Allah. Tapi yang aku buat macam-macam ni, selain pada aku nak nyatakan aku ni hamba-Mu ya Allah, jadi hamba ni memang layak diuji, hamba memang layak diarah buat itu, ini dan sebagainya, tapi aku buat macam-macam ni sebab apa? Aku nak redha-Mu ya Allah, aku nak rahmat dari-Mu ya Allah, aku nak keampunan dari-Mu ya Allah. Tu cerita tu. Aku dapat redha-Mu, aku dapat rahmat-Mu, kau campakkan aku dalam neraka pun tak apa. Aku dapat redha-Mu, aku dapat rahmat-Mu, aku dapat keampunan-Mu, hidup kat dunia susah pun tak apa. Susah pun tak apa, tapi kalau kau bagi senang, bonus. Tuan-tuan, kita hari ni tak, belum apa pun nak senang, belum apa pun nak senang. Lepas tu takut tak tentu pasal. Ini tuan-tuan. Jadi sebab tu bila mana ada jiwa merdeka dalam diri kita, tuan-tuan, itulah baru orang yang benar-benar beriman. Buat bukan kerana apa-apa, tapi kan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Azan ke? Ada. Azan. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hati saya ni. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu bapa, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan waktu azan, lepas azan, itu semua saat-saat waktu yang makbul doa. Semua sibuk bila dengar kawan pergi Mekah, kirim doa, minta doa dekat Kaabah, kirim doa, minta doa dekat Raudhah, dekat makam Nabi lah, apa semua. Yelah, yang Mekah-Mekah lah, yang Madinah-Madinah lah. Kita kat Malaysia ni pun ada yang mustajab doa. Ada waktu yang mustajab doa. Azan, lepas azan, sebelum qomat, lepas qomat, sebelum nak angkat takbir. Banyak tuan-tuan masa-masa tu. Jadi kenapa kita tak manfaatkan? Dan kenapa kita masih berharap lagi dekat orang, tuan-tuan? Ada hajat apa-apa, berharap kat orang, minta solatkan hajat apa semua. Belajarlah buat sendiri. Dah beribadah dah beramal puluhan tahun. Jadi takkan ibadah kita tadi tu tak ada beri kesan langsung, tak ada beri mustajab langsung. Yang orang tua-tua kata kan, masin, cakap mak bapak ni, masin tu sebab apa? Sebab makan garam saja ke? Tu tuan-tuan. Jadi mana pergi keramat-keramat tadi tu? Walau sebenarnya kalau kita ni ahlul abid, orang yang memang rajin beribadah, pasti ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tak nak, tuan-tuan. Sebab kita memang dituntut jangan mencari kelebihan. Tuan-tuan, beramal beribadah sebab memang itu kita kena buat. Tapi bila kita dah selalu kita buat, tuan-tuan, doa-doa kita amalkan, selawat-selawat kita amalkan, pasti ada dia punya kelebihan-kelebihannya, keberkatan dia. Jadi belajar-belajarlah, tuan-tuan. Belajar-belajar. Kalau ada apa-apa, tuan-tuan, buat sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Dah habis solat sunat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar ni dia punya khasiat dia punya fadilat dia. Untuk apa? Untuk ni dia ampunkan dosa-dosa silam kita. Dipadamkan kesilapan-kesilapan kita. Dulu-dulu tu kita tak tahu dosa kita banyak manalah apa semua. Dengan siapa kita berdosa, mak ayah kita, mak ayah dah tak ada. Dengan cikgu, dengan kawan-kawan lah apa semua. Tu dia. Istighfarlah banyak-banyak. Lepas tu selawat 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat ni untuk bukakan pula pintu kejayaan untuk kita, apa-apa yang kita hajatkan. Itu kelebihan-kelebihan, tuan-tuan. Sibuk qasidah sana, qasidah sini, tapi selawat tak diamalkan. Tunggu nak qasidah baru nak selawat. Tunggu maulid baru kita nak selawat. Walhal selawat tu jadikanlah amalan. Sebab kelebihannya Allah akan bukakan hijab kita. Allah akan bukakan apa masalah-masalah kita, Allah datangkan kejayaan pula. Lepas tu buatlah solat hajat pula 2 rakaat. Tak apalah, ada berapa puluh kaedah solat hajat. Buatlah, tak ada masalah, buat. Dah habis tu tambah. Apa kita nak tambah? Doa-doa. Doa Nabi Isa. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Apa doa dia baca? Dalam kitab semua dia sebut. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. 5 benda. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Bacalah 100 kali. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad. Apa hajat kita tadi tu? Sampai ulama mengatakan, kalau kamu yakin dengan doa Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad, itulah doa yang Nabi Isa baca nak hidupkan orang mati. Kalau kamu yakin, kamu ambil kunyit, tanam, buka jadi emas. Ini cerita kelakar ni, cerita lawak ni. Itulah. Kita sendiri tak yakin dengan amalan kita. Macam mana? Macam mana Allah nak tolong kita? Walhal itulah senjata orang dulu. Itulah amalan-amalan orang dulu, tuan-tuan. Main-main ke tadi tu? Doa tadi yang Nabi Isa baca, Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid. Nabi Isa baca doa tu, tuan-tuan. Hidup orang mati tu. Kita ni mungkin mustahil boleh mustajab, tapi dengan berkat amalan tu yang datang daripada Nabi Isa, apa salahnya kita buat? Gantung
tali kasut dekat leher. Kalau orang perempuan masa mengandung, masa beranak tu dia muntah-muntah, gantung tali kasut. Buat pula kita, tuan-tuan. Kan? Siapa yang anak laki ramai, anak perempuan ramai, tukar senduk. Buat pula kita, tuan-tuan. Mana datang benda tu? Dalam agama pun tak ada. Sila bilang boleh khurafat, tapi tak apalah, kita kata usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Selagi namanya usaha ikhtiar, harus, boleh, tuan-tuan. Tapi tadi tu yang amalan-amalan tu kenapa tak nak buat? Amalan-amalan yang kita duk buat saban tahun ni, kenapa kita tak buat sungguh-sungguh? Sebab kalau kita buat bersungguh-sungguh, pasti ada natijahnya. Pasti ada natijahnya, tuan-tuan. Men? Jadi bila mana kita buat tak bersungguh, men, kita belum sampai level tadi tu. Kita masih dekat level pertama, berniaga dengan Tuhan. Kita masih level dekat 2, takut dengan Tuhan tak pasal-pasal. Men? Itu dia. Tapi kita tak sampai lagi level yang ketiga, level merdeka. Orang yang ikhlas, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang itqan. Innallaha yuhibbu an ahadukum idza amala amalan an yuqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang bila mana dia berbuat sungguh-sungguh. Men, optimum. Men, tuan-tuan. Jadi bila kita bersungguh-sungguh, kita buat dalam keadaan kita faham, insya-Allah tengok natijah dia macam mana. Men? Jadi sebab itu perkara ini perlu kita usahakan, dan kita nak kena lalui proses tadi itu. 30 tahun dah kita beramal, takkan tak ada apa-apa. Men? Takkan dekat dunia ni Allah tak bagi apa-apa. Men? Itu tuan-tuan. Berkat beramal, kita doa anak-anak, alhamdulillah anak-anak menjadi. Kita doa saudara mara, kawan-kawan, menjadi. Men? Tak adalah semua benda nak kena minta orang tu doa, orang tu doa, orang tu doa. Bila doa-doa derma pula 50 sen. Men? Tu tuan-tuan. Sebab tu kalau siapa bertanya dekat saya, ustaz, kan, baru ni nak pergi Mekah, buat haji, buat umrah, banyaklah kawan-kawan salam, bagi sampul surat lah apa semua. Ada yang dalam tu kan, rupanya kertas berjela-jela, rupanya dia minta saya bacakan doa macam ni, ustaz, kan? Tapi dalam tu ada duit lah, ambil duitnya dulu, kan? Yang doa tadi tu simpan banyak-banyak. Kita pun tak ada masa nak menghadap kan Kaabah tu, bacakan semua doa-doa tadi. Kita pun depan Kaabah dia kata, ya Allah, masa nak pergi haji baru ni, sipulan-sipulan kira macam-macam sampul, aku pun tak larat nak baca semua doa-doa tadi. Doa aku pun tak baca-baca lagi ni. Jadi aku mohon padamu, ya Allah, kau pun maha mengetahui apa yang ada dalam surat tu, kau kabulkanlah doa-doa mereka, ya Allah. Habis cerita, tuan-tuan, kan? Tu cerita tu. Suruh macam-macam doa kat multazam, dia tak tahu nak sampai kat Kaabah tu boleh ke? Doa dekat Raudah, tuan-tuan, macam kandang baru ni masuk Raudah, kan? Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi Mekah sekarang ni lagi dahsyat. Nak masuk Masjidil Haram pun susah, nak masuk Masjid Nabawi pun susah, kan? Punya ramai orang, blok sana, blok sini, tutup sana, tutup sini, kan? Jadi kalau tak dapat masuk tu macam mana? Konon mustajab sangat doa kat sana. Kat Malaysia Allah bagi waktu-waktu yang mustajab, kita tak buat pula, kan? Hujan lebat, rindu kita dengan hujan, tapi setiap kali hujan kita nyumpah pula. Sedangkan hujan tu lah mustajab doa. Doa lah untuk negara, untuk pemimpin, untuk macam-macam. Ini contoh, tuan-tuan, kan? Mana tahu dalam ramai-ramai berdoa ni mustajab doa kita, kan? Ini tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kan? Jadi ada umur lagi tahun depan 1446, sama-samalah kita renung, sama-samalah kita muhasabah. Bukan sambutan yang kita nak besar-besarkan, ialah, tapi kita buat seadanya pun tak apa, tuan-tuan. Mak buat acara macam mana pun silalah, tuan-tuan, selagi kita tak buat perkara yang Allah larang. Tapi dalam masa yang sama, kan, kita hayatilah lagi, tuan-tuan. Kita renung, kita muhasabah. Kita ni bagaimana dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan, adakah kita masih terkial-kial, kan, tuan-tuan, nak lagi demand dengan dia, nak syurga dia, tak nak neraka dia? Memanglah siapa pun tak nak neraka, tuan-tuan. Tapi adakah itu yang dituntut? Sedangkan yang lebih-lebih lagi kita dituntut nak redha dia, nak rahmat dia. Jadi bila kita nak redha dia, kita nak rahmat dia, pasti bila mana kita beramal sungguh-sungguh. Buat banyak pun tak apa, tak kira-kira lah. Buat sikit seadanya, semampunya. Tapi kalau kita boleh buat banyak lah, tuan-tuan, kan? Dan bukan sikit ataupun banyak. Boleh tak kita bersungguh-sungguh, ikhlas tadi tu? Tunjukkan sungguh kita punya keikhlasan, kan? Dikala susah ke, dikala senang ke, jangan waktu susah baru kita terhegeh-hegeh nak doa dekat dia, nak minta dekat dia, tapi masa senang kita lupa sangat.
Tuan-tuan, sedangkan dengan kesenangan tadi tu, kalau kita berbakti dengan sedekah kita dengan macam-macam, mungkin itu lagi besar. Allah berikan pulangan kepada kita berbanding bila susah baru kita sibuk nak solat, sibuk nak minta berdoa. Kan tu nampak sangat kita tersepit dah. Tuan-tuan, jadi renung lagi lah, muhasabah lagi lah. Apa-apa yang memang rasanya memang tak elok, tak wajar sangat, dah sudah kita buang-buang lah. Kita pun sendiri tahu, makin hari kita ni makin dekat dengan kematian. Jadi bekalan yang kita nak bawa ni apa? Kalau bukan yang kita buat selama ini. Yang kita buat selama ini pula bagaimana? Diterima ke tak diterima? Jadi nak tahu diterima, kalau solat kita nak tahu sah ke tak sah, diterima ataupun tak terima, pastikanlah niat dia. Sebab tu niat tu jadi rukun. Dalam solat rukun, dalam wuduk rukun, dan dalam puasa rukun. Kena ada niat. Niat tu bukan sekadar disebut dengan mulut, tapi detikkan dalam hati. Hati ni kena faham ni, aku solat ni kenapa, untuk apa. Jadi bila mana solat fardu tadi tu tidak ada niatnya, dia main confident, kononnya hati tu berjalan dah. Aku tak ada sibuk-sibuk nak sebut usolli fardal, tak ada dah, aku automatik jalan. Automatik jalan tu macam mana kalau kita tak belajar qasad ta'arud ta'yin? Jangan main-main tuan-tuan. Ada orang kata apa qasad ta'arud ta'yin ni, tak payahlah. Itu kau faham ke tak faham? Kaedah qasad ta'arud ta'yin itulah nak pasangkan niat kita. Itu tuan-tuan. Sebab tu ada orang sembahyang sampai sekarang ni, Allah sebab nak masukkan banyak-banyak tadi tu. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam hadap kiblat lillahi ta'ala, kan panjang. Itu jadi tu dia. Ada yang tak masuk-masuk pun ada juga. Ada yang confident, Allahu akbar. Masuk tak? Jadi kalau kita solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Allahu akbar, niat tadi tu tak jalan, kosong, solat kita tak sah. Ibarat kita macam tak solat, tuan-tuan. Jangan main-main. Tak apa, aku mazhab Hanafi ni buat tu dah kira niat. Ya ke faham kaedah tu? Tidak. Tak apalah nak mazhab Hanafi pun, tapi faham tak kaedah tu? Syafi'i pun tak faham-faham, tuan-tuan, tiba-tiba nak jadi Hanafi. Tu tuan-tuan. Ni nak kena. Sebab kalau benda tu tak jadi, maknanya yang namanya niat tadi tu tak jadi, tak terlintas dalam diri kita, tak hadir niat tadi tu dalam diri kita, solat kita tak ada, tuan-tuan. Ibarat macam kita tak solat. Rupanya saban tahun yang kita solat tu, kita tak solat sebenarnya. Sebab tak melekat niat tadi tu, tak hadir hati kita tadi tu, tuan-tuan. Jangan main-main. Itu amalan yang fardu, kosong. Amalan sunat yang banyak-banyak ni, sedekahnya, wirid zikirnya, baca Qurannya, apa lagi, iktikafnya, mengajinya, yang sunat banyak-banyak ni pula kita tak pasang niat. Confident macam ni amalan akulah. Walhal sebenarnya bila dia pasang niat tadi tu, dikira di situlah meter pahala tu jalan, meter ganjaran tu jalan. Tapi bila mana tak ada tersemat langsung dalam diri dia, takut tak jadi apa-apa. Bila tak jadi apa-apa, yang fardu tadi kosong, yang sunat pun kosong, tak boleh nak nampung apa-apa. Sedangkan bila mana kita ditahan nanti di akhirat, awwalu ma yuhasabu bi 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Benda pertama Allah kira solat dulu, tengok solat dia macam mana. Kalau solat dia beres, mudahkan lain-lain urusan. Kalau solat dia sangkut, Allah kata apa? Tengok dia punya amalan-amalan sunat dia macam mana. Amalan sunat pun tak jadi amalan, macam mana nak tolong? Ni tuan-tuan, simple je cerita pasal niat. Tapi niat kita bagaimana? Niat kita betul tak caranya? Kalau tak betul caranya, dia tak melekat, tuan-tuan. Sebab tu niat tadi tu bukan sekadar lintasan hati. Sebab kalau ulama kata lintasan hati tu boleh juga, tapi takut hati tu melintas je. Sembayang ni, hati kita kat rumah, kita pun panggil, dia lintas kejap, lepas tu hati tu hilang dah, dia pergi sambung balik dekat pasar malam mana. Sebab tu dia kena hudurul qalb, hadirkan hati kita. Hati kita tu dihadirkan, dipujuk hati tu, wahai hati, marilah sini, sama-sama dengan aku solat, sama-sama dengan aku ngaji. Jadi bila mana hati tu ada dalam diri kita, tuan-tuan, amalan tadi tu hidup lah. Tak adalah kita ni sembahyang tapi macam orang mati. Dia solat tapi hati tak ada, macam orang mati lah, tak ada nyawa. Itu belum campur lagi buruk solat kita, rukunnya macam mana, sujudnya macam mana, bacaannya macam mana, habis semua, tuan-tuan.
kan? Jadi selagi mana kita ada ruang peluang tuan-tuan, renunglah, muhasabahlah sama-sama tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk buat lagi yang terbaik, kan? Kena pasang azam, kena pasang niat. Kalau kita tak baik, niatlah, kan? Bersungguh-sungguhlah nak jadi orang baik. Kalau kita dah baik, dah boleh istiqamah, alhamdulillah, dengan kebaikan, bersungguh-sungguh lagi lah untuk jadi yang lagi baik. Lagi baik bermakna lagi halus, akhlaknya lagi halus, adabnya lagi halus, lagi halus, lagi rendah dirinya, kan? Ini tuan-tuan, kan? Jadi marilah, kan? Selagi mana Allah berikan kepada kita peluang, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kan? Sebab kita pun tak tahu, kan? Umur kita panjang ke pendek. Jumpa ke 1446 kita tak pasti, 1445 ni pun belum tentu kita boleh habiskan. Pokok esok lusa dah Allah panggil. Jadi terus pasang niat, berazam sungguh-sungguh nak buat kebaikan. Tak besar pun tak apa. Kadang yang besar-besar ni susah nak buat, kan? Kita buatlah yang kecil-kecil, tak apalah, kan? Susun selipar, tuan-tuan senyum dekat orang, kan? Aduh, rajin pergi kedai mamak lah apa semua. Bila kita bayar, kita punya bayarlah 1-2 meja, tengok dia pun minum air, alhamdulillah, jimat sikit duit aku. Tak apalah tuan-tuan, nak belanja yang besar-besar tak mampu, kan? Tuan-tuan, jam tu pun tak betul lagi sampai sekarang. Gantilah bateri dia ke apa ke. Sana lebih 5 minit, sana tak cukup 5 minit. Tuan-tuan, kita duk tengok je tiap-tiap hari, tapi tak ada siapa nak tolong ambil betulkan. Yang betul mana? Yang ini ke yang sana? Contoh, kan? Takkan nak tunggu tahun depan, setahun tu tuan-tuan. Orang tengok jam tu banyak dah tersasar ni. Waktu dia masuk ke belum? Waktu dah masuk ke belum? Tengok. Tak usah fikir benda-benda besar-besar lah tuan-tuan. Benda kecil-kecil sudah. Sama-sama lah saya bercakap ni pun untuk saya. Maknanya mulakanlah sekarang. Mulakanlah dengan perkara yang kecil-kecil pun tak apa. Sebab mungkin yang kecil-kecil tu boleh nolong kita masuk syurga. Yang besar ni mungkin habis dimakan riak kita, sombong kita, kan? Ego kita, kita tak tahu, kan? Dan mulakanlah dengan diri sendiri. Tak payahlah sibuk-sibuk suruh orang, kan? Yang nak qiyamul lail tu kita lah, tak payah umum. Oh, boleh tak sebelum Muharram nanti kita buat qiyamul lail, kan? Tak payah pun tak apa tuan-tuan. Kita buat sendiri kat rumah pun tak apa, kan? Buat tak apa, insya-Allah lah. Itu nanti rezeki orang lain, rezeki orang lain lah. Sebab perkara tadi tu bukannya wajib pun, bukannya fardu pun, kan? Tapi contohlah kita nak mengajak orang, mengajak ni kadang susah. Dah cakap dah, tahun lepas pun dah cakap, tak buat-buat juga, kan? Lebih baik kita mulakan dengan diri kita, mulakan sekarang, mulakan dengan sekecil-kecil perkara. Jadi mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita yang namanya istiqamah pula, kan? Istiqamah, maintain, boleh buat kecil pun tak apa, tapi berpanjangan, kan? Daripada kita buat yang besar-besar tapi lepas tu dah tak larat dah, kan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu sajalah renungan untuk kita bersama. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, kan? Daripada 144 Hijrah kepada 1445. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita, seminggu, sebulan, setahun. Bukan untuk sekadar kita berbangga Allah panjangkan umur kita, tapi ke situlah peluang sebenarnya untuk kita perbaiki lagi amalan kita, ibadah kita, kita kemaskinikan lagi apa-apa yang perlu kita kemaskinikan, sementara kita ada peluang kesempatan sebelum kita dijemput untuk bertemu dengan dia. Nanti kalau dah dijemput, takut persediaan kita tak lengkap, tak komplit, tak selesai, masa tu mengadu tak sudah-sudah, sorrylah ya Allah, aku tak sempat, kan? Walhal Allah dah bagi macam-macam masa kita kat dunia ni tuan-tuan, kan? Jadi baca surah Al-Munafiqun, kat situ kita renunglah, orang munafik ni siapa sebenarnya. Takut kita, bukan orang lain, takut kita. Yang tersiasa beralasan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kenapa nak matikan aku, kau tak bagi tahulah dulu, supaya aku boleh terus beramal, aku terus boleh ibadah. Dan masa kau cabut nyawa aku tu, masa tu aku tengah beramal, tengah beribadah. Oh, belagak pula diman dengan Tuhan, kan? Tuhan tak matikan kita, tak jadikan kita beruk, kan? Kucing kambing dah bagus dah, kan? Tiba-tiba bila dah macam ini, kita dah namanya manusia, kita pula nak ngarah Allah tak pasal-pasal, kan? Tu nampak sangatlah jiwa kita ni adakah dah halus ataupun masih kasar lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, selagi mana kita ni bersungguh-sungguh nak jadi hamba yang baik, kan? Anak yang baik, ibu ayah yang baik, suami isteri yang baik, dan pemimpin yang baik, rakyat yang baik. Sebab itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang
sungguh-sungguh niat nak jadi kan hamba yang baik, orang yang baik, pasti Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan dorongkan kan, didatangkan kawan yang baik, jiran tetangga yang baik, teman-teman yang baik, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama dengan hamba-hambanya yang baik kan. Jadi sekadar itu saja, ampun maaf, yang baik itu datang daripada Allah. Ambil amal panjang-panjangkan, yang buruk yang lemah yang kurang daripada saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada umur ada rezeki jumpa lagi, tapi jam tu nanti dibetulkan dulu kan. Tuan-tuan, ampun maaf, sekadar itu saja. Aku la qauli wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.